Saya biasa pergi kuliah, tak biasa berceramah. Saya mengajar lebih 20 tahun di universiti. Tapi malam ni saya sampaikan salam yang berhormat Datuk Ahmad Yunus Hairi kerana beliau demam. Jadi saya mewakili beliau di pihak PAS Negeri Selangor dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia penat sebab 2 malam lepas pening. Kemarin tuanku panggil ke istana, lagi pening. Kemudian malamnya berceramah, tak rehat. Dan pagi tadi memang dia tombang. Jadi dia minta saya hadir pada malam ni menggantikan dia. Rasanya tak layak kot, dengan persujaya dan berhormatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, nak sebut pasal banjir dah disebut sebelum ni. Nak sebut pasal sampah, Dr. Halimah dah sebut. Nak sebut pasal kos hidup, semua tahu dah. Madani, barang mahal dah ni. Orang Kedah kata barang mahal dah ni. Nak sebut apa lagi? Tak banyak yang saya nak sebutkan. Dan saya insya-Allah tak ambil masa banyak sebab kita nak dengar pidato rakan karib kita yang berpegang pada prinsip hingga sanggup dipecat daripada UMNO. Tuan-tuan, mantan Menteri Kabinet, mantan Ketua Perhubungan Negeri, sanggup dipecat kerana mempertahankan prinsip nak bersahabat dengan PAS. Tan Sri Nohoma. Satu tepukan kepada beliau. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak cakap satu benda je malam ni yang amat merisaukan saya. Masalah pendidikan. Dalam 2 survey yang dilakukan oleh beberapa akhbar baru-baru ni, sekitar 70% lepasan SPM tidak mahu melanjutkan pengajian di peringkat pengajian tinggi. Maknanya lebih 300,000 lepasan SPM tak nak sambung belajar. Alasannya cuma satu, nak bekerja untuk bantu keluarga menyara hidup mereka. Menunjukkan betapa kritikalnya kos hidup sekarang ini. Kalau 10 tahun dulu di Kuala Lumpur, mereka yang bergaji 3,600 dianggap miskin. Hari ini, mereka yang bergaji 4,500 di bandaraya besar Johor Bahru, Kuala Lumpur, Kuantan dan Pulau Pinang dianggap miskin bandar. Dan lebih pelik lagi, baru-baru ni seorang mantan profesor, segan saya nak sebut sebab ahli akademik sama, keluarkan satu tulisan daripada jabatannya, belanja dapur sebulan RM440. Saya tak tahu dia pernah beli barang atau tidak, wallahualam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang masih bertahan untuk mendengar pidato, menunggu Tan Sri selepas ini, dengan gaji yang ada hari ini, ramai anak-anak muda kita terpaksa ikat perut. Tak mampu nak beli rumah. Sebab rumah di Selangor ni rumah mampu tengok, bukan mampu beli. Nak sewa rumah di bandar, sewanya sekitar 1,400 ke 1,500 kalau di Shah Alam. Di Kuala Lumpur jangan sebut. Bayangkan kalau gaji mereka sekitar 3,000, maknanya separuh dah hilang untuk sewa rumah. Terpaksalah tinggal bersama ibu dan ayah. Rumah sempit. Tuan-tuan, semasa saya menyediakan manifesto PAS dalam PRU14, saya letakkan satu perkara penting dalam tu. PAS berjanji untuk menyediakan rumah mampu milik pada harga sekitar RM150,000. Itu PRU14. Masa tu harga besi masih lagi rendah, harga simen belum naik. Tapi hari ini
dengan kenaikan harga simen dan besi yang lebih pada 30%, harga itu mungkin agak sukar untuk disediakan, namun saya pastikan dia mesti ada dalam tawaran Perikatan Nasional. Rumah mampu milik. Cuma harganya saya kata mesti di bawah 180,000. Semalam baru round pertama nak tentukan tawaran untuk Selangor. Saya ada anak yang telah pun bekerja. Terpaksa menyewa rumah di kawasan kampung. Rumah kampung pun 800 di Puchong. Rumah kecil je. 2 bilik. Saya tak tahu rumah di kawasan ni berapa sewanya. Puchong pun pinggir bandar juga, sini pinggir bandar. Kalau ini berterusan dan tidak akan sebarang tindakan daripada Kementerian Perumahan yang sekarang ini diketuai oleh Nga Komeng, yang sanggup mengambil pakar Singapura datang ke Malaysia untuk membantu dia, dan kita tahu apa peranan pakar ini. Pakar ini merancang untuk menempatkan kaum-kaum bukan Melayu di kawasan Melayu dan memindahkan Melayu ke kawasan-kawasan lain untuk memastikan pengundi Melayu semakin berkurangan dalam satu-satu kawasan. Dan Alhamdulillah, Sonajan beritahu saya tadi, Kampung Tok Muda PDM ni tak pernah menang PAS, tak pernah menang pembangkang. Tapi dalam PR15, daripada 3,400 pengundi, Perikatan Nasional mendapat 1,200 undi mengatasi PH dan mengatasi Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan telah melihat 7 bulan PMX menjadi Perdana Menteri. Saya meletakkan bukanlah harapan, saya menjangkakan sebaik saja beliau diangkat menjadi Perdana Menteri, tentulah ada berpuluh program yang telah pun diatur untuk dilaksanakan. Tapi malang, telahan saya menjadi kenyataan. Sebab saya pernah bekerja di bawah dia, di Kementerian Pertanian dulu. Memang tak ada program masa itu. Dan terbukti hari juga, tak ada program. Yang ada, hanya sumpah serana. Menteri Komunikasi main basikal dalam pejabat. Menteri Dalam Negeri duk kacau kerja Menteri Kerja Raya. Dan lebih menyedihkan lagi, Menteri Pendidikan berceramah dengan maki hamun. Dan lebih pelik dan ajaib lagi tuan-tuan, seorang lelaki berusia 76 tahun boleh berjoget tunjuk langit depan pelajar. Tuan-tuan bayangkan. Dan sempat menggatal pula tu. Bukan sekali, 2 kali yang dilaporkan. Apakah kita rela negara ini diketuai oleh orang semacam ini? Tidak ada program membela rakyat, tidak ada usaha untuk memastikan nilai ringgit naik semula, semakin hari semakin jatuh, walaupun 2 minggu lepas Bank Negara intervene, masuk campur dan nampak agak stabil, tapi tak boleh bertahan lama. Kerana pelabur tak yakin dengan politik Malaysia. Dan pagi tadi, pukul 3 pagi, lebih memeranjatkan lagi, polis menyerbu bilik hotel Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah dan menangkap beliau untuk dihadapkan ke mahkamah pagi ini. Tuan-tuan, tindakan terdesak oleh Pakatan Harapan yang dah tak nampak harapan dia lagi selepas PRU negeri nanti. Dan tuan-tuanlah antara yang akan membuktikan andaian itu betul. Kita kena ingat, Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu semua adalah umat terbaik dalam kalangan manusia. Ukhrijat linnas, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Atas dasar iman inilah tuan-tuan, saya nak menyeru tuan-tuan, 3,400 pengundi di Dun Sementa ini, kampung Tok Muda ini, saya berharap yang akan menyumbang kepada kemenangan calon Perikatan Nasional untuk Dun Sementa bukan 1,200 undi, tapi saya minta supaya 3,000 undi daripada kampung Tok Muda ini mengundi Perikatan Nasional. Boleh tuan-tuan? Kapare kapeh. Rindu nak cakap Jawa. Lama tak cakap Jawa sebenarnya. Cuma takut segan sebab tak betul pronunciationnya, sebutannya. Digelak di orangnya nanti. Saya anak Jawa Johor. Arwah ayah saya Jawa, mak Jawa, arwah atuk dan arwah nenek Jawa. Berasal dari tanah Jawa. Tuan-tuan. Tepung meletak pada Selangor dah lebih 30 tahun. Isong ngomong Jawa. Saya sebenarnya minta izin kepada Datuk PJ untuk umumkan calon malam ni, tapi tak dapat keizinan. Cuma saya sebutlah calon dekat depan tuan-tuan, itu aja. Calonnya dekat depan tuan-tuan. InsyaAllah pada 12 Ogos nanti saya merayu ahli PKR, ahli PAS, ahli UMNO. Tuan-tuan nampak dah apa yang berlaku sekarang ini 7 bulan Pakatan Harapan memerintah Malaysia. Tuan-tuan dapat menilai sendiri harga barangan, kos hidup semakin meningkat. Takkan kita nak biarkan begitu. Tunjukkan kuasa mengundi tuan-tuan yang Allah kurniakan pada kita 5 tahun sekali biasanya. Berikanlah undi kepada Perikatan Nasional kali ini untuk memastikan insya-Allah Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan pada 13 hari bulan Ogos 2023 nanti insya-Allah. Sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah di malam 1 Muharram ini. Semoga program malam ini menjadi pencetus kepada kejayaan Dun Sementa untuk dirampas oleh Perikatan Nasional. Saya tak nak berucap panjang, nak bagi peluang kepada Tan Sri Noh yang akan bercerita banyak tentang UMNO dan ceritanya bersama dengan kita insya-Allah. Moga-moga dengan kehadiran beliau, yang 6 penggal menjadi ahli parlimen Tanjung Karang, kenal setiap lorong siapa ketua bahagian, ketua cawangan dan sebagainya, akan beri semangat kepada ahli UMNO di kampung ini untuk bersama dengan beliau mengundi Perikatan Nasional insya-Allah pada 12 hari bulan Ogos nanti. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.